Baik. Last kali saya nak buat cerita berkenaan dengan Menteri Besar Kelantan. Menteri Besar Kelantan ni tuan-tuan dia tanya soalan bodoh ini. Dia kata apa? Alamak. Menteri Besar Kelantan kata apa? Dia kata, kenapa mudah koyak? Menteri Besar Kelantan Nasruddin Daud tampil menjelaskan ucapannya selepas dua adun pembangkang di negeri itu memohon permohonan maaf daripadanya atau berdepan tindakan mahkamah. Saya sebut perjuangan Islam. Saya tak sebut lawan Islam. Boleh semak ucapan itu jelas dan nyata. Islam dan perjuangan Islam itu lain. Dua benda yang berbeza. Jadi jangan pusing mengatakan saya menyebut mereka menentang Islam. Tidak. Lain, dua benda yang berbeza. Perjuangan Islam yang saya sebut boleh dengar elok-elok sebab saya bercakap bahasa Melayu Kelantan yang boleh mudah difahami, katanya. Okey, terdahulu kalau kita tengok apa orang kata, dua adun Kelantan mahu saman Menteri Besar, dua adun pembangkang di Kelantan menuntut permohonan maaf daripada Menteri Besar Muhammad Nasruddin Daud susulan kenyataannya yang mendakwa mereka menentang perjuangan Islam. Adun Kota Lama Dr. Hafizah dan adun Galas Muhammad Syahbuddin Hashim memberi tempoh 7 hari kepada Nasruddin dan tindakan mahkamah akan diambil sekiranya dia gagal berbuat demikian. Kegagalan Menteri Besar melaksanakan permohonan maaf secara terbuka mengundang kepada tindakan undang-undang iaitu saman sivil. Kita tidak boleh berkompromi dan membiarkan ucapan serta budaya pemecahan umat berterusan dalam negeri ini. Sebagai Menteri Besar, sewajarnya pendekatan perpaduan dan penyatuan menjadi pilihan berbanding tuduhan melulu serta menyemai benih-benih keliru, katanya. Okay, now ini saya dah baca tadi. Baik, kita bahaskan sikit. Dia kata, kita tengok kenyataan Menteri Besar tadi. Dia kata, kenapa koyak? Saya sebut perjuangan Islam. Saya tak kata lawan Islam. Okey. Now, kita bandingkan perkataan itu. Dia kata bahawa dua orang adun ini menentang perjuangan Islam. Okey. Okay, saya jumpa video dia. Kita dengar sama-sama. Kan orang kata saya fitnah pula kan. Okay. Jangan tuan ucap terima kasih banyak-banyak pada rakyat Kelantan ni memberi sokongan kepada perjuangan Islam. Alhamdulillah, orang muda bersemangat. Orang tua tu orang muda sokong perjuangan Islam. Orang muda pun sokong. Alhamdulillah, sehingga tinggal 2 kursi. 2. Tak apalah, kena ada juga takut orang nak tengok lagu mana. Nah ni. Hak lawan perjuangan Islam lagu mana. Jadi kuih-kuih rakyat boleh tunjuk. Hak 2 tu. Hak takut orang nak tengok lagu mana. Nah ni. Hak lawan perjuangan Islam lagu mana. Jadi kuih-kuih rakyat boleh tunjuk. Hak 2 tu. Tonton dengar So dia kata kat sini yang lawan perjuangan Islam. Saya sebut perjuangan Islam. Saya tak sebut lawan Islam. Inilah umpama kan. Umpama macam ni lah. Saya sebut bodoh. Saya tak kata bangang. Faham tak maksud dia? Tak, lawan perjuangan Islam tak ada beza ke dengan lawan Islam? Perjuangan Islam ada beza ke dengan lawan Islam? Sebab itulah kepada Menteri Besar Kelantan, lain kali belajar habis dulu jangan tak tahu Menteri Besar Kelantan belajar tak habis. Tak tahulah kalau lepas ni dia ada ambil degree kan. Ada kan ambil degree lepas tu? Tak ada. Dia tak habis belajar. Di second year dia balik. Betul tak nak petikai? Kita petikai lah. Tuan-tuan, kita nak cerita macam ni. Dia bercerita tentang nak tengok orang yang menentang perjuangan Islam. Perjuangan Islam. Dia tak kata perjuangan PAS. Kalau dia kata perjuangan PAS,
betul lah kita kata bahawa apa orang kata bukan menentang Islam. Kita faham. Perjuangan PAS, betul lah dia kata, saya sebut perjuangan PAS. Bukan saya kata perjuangan Islam atau menentang Islam. Itu betul lah. Tapi bila disebut perjuangan Islam, seolah-olah dia kata menentang Islam. Jadi adakah Nasruddin Daud ni, Menteri Besar Kelantan sekarang ni, nak mengatakan bahawa perjuangan PAS bukan perjuangan Islam? Atau perjuangan Islam disebut oleh Nasruddin Ahmad itu bukanlah Islam? Adakah itu maknanya? Adakah itu maksud dia? Adakah itu perkara yang dibawa dalam isu ini? Ataupun dia hanya nak berdalih sebab dia sudah terlepas cakap. Dia kena minta maaf ni tuan-tuan. Dia ada 7 hari untuk minta maaf. Kalau saya fitnah dia, saya tak ada masalah. Kalau benda tu faktanya benar, benda dinyatakan sebaliknya, saya akan minta maaf. Tapi sekarang ini, sanggupkah Nasruddin Daud dipanggil sebagai Singapah ni nak sanggup untuk tundukkan ego dia dan memohon maaf kepada dua Adun Galah dan Kota Lama kerana dikatakan mereka menentang perjuangan Islam? Kalau tidak, maka beliau akan disaman dan dibawa ke mahkamah. Implikasi dia apa tuan-tuan? Implikasi dia adalah kalau dia dibawa ke mahkamah, dia kena membuktikan satu perkara saja. Bahawa benar bahawa dua adun ini Galas dan juga Adun Kota Lama ini menentang perjuangan Islam. So pertama dia kena define apa itu perjuangan Islam. Dia kena define perjuangan Islam itu apa. Dan kedua, dia kena tunjukkan secara zahir, secara bukti bahawa mereka memang ada melakukan aktiviti yang menentang perjuangan Islam tersebut. Yang inilah yang dia akan kalah di dalam mahkamah nanti. Di dalam defamation, di dalam saman fitnah, kaedah untuk menang saman fitnah itu adalah dengan membuktikan bahawa apa fakta yang diucapkan di itu adalah benar. Itu kaedah dia. So kalau sekiranya Nasruddin Daud ini tidak berjaya nak menunjukkan bahawa benarlah dua adun ini menentang perjuangan Islam, maka dia kena bayar saman. Dia kan kalah saman, dia kena bayar saman. Bukan setakat itu tuan-tuan, ni kita kena ingat Sanusi pernah kalah saman. Orang PAS ramai kalah saman. Membawa cerita saya awal tadi berkenaan dengan Syiah. Saya tak kata Nasruddin Daud tu orang Syiah, tak, jangan salah anggap. Saya kata bagaimana pemikiran perjuangan Syiah itu sudah masuk ke dalam PAS. Ini bukan perjuangan Islam tuan-tuan. Ini adalah perjuangan Syiah. Ini adalah satu bagaimana menusupnya cara fikir dan ideologi Syiah ke dalam PAS sehingga mereka menganggap dan menyalutkan dia kepada inilah Islam. So akhirnya tuan-tuan, berbalik kepada persoalan yang kita nak bawa. Bila dia mudah-mudah nak memfitnah, mengatakan menentang perjuangan Islam dan sebagainya, apa yang ditentang? Sebenarnya bukan perjuangan Islam yang ditentang. Yang ditentang hakikat sebenarnya adalah perjuangan PAS yang jumud, yang cuba untuk nak merosakkan diri dia sendiri. Kan? Merosakkan diri dia sendiri. Dan itulah yang sekarang ini berlaku dalam negara kita. PAS akan kalah dalam saman ini, jangan risau, Isuzu. Kan? PAS dah hampir kalah. Dia akan cakap, ya, PAS akan hampir kalah, jangan risau. Dia tak akan boleh buktikan benda tersebut. So the best thing dia boleh buat dalam tempoh berbaki 6 hari 7 hari ini, 6 hari ini, minta maaf je lah. Dan itulah perangai PAS. Kalau dia rasa berani, dia lawan. Tu dia kalah saman. Lepas tu dia kata apa? Ingat lagi dalam TikTok dulu kan, ada seorang perempuan ni naik demo Wayan, dia kata PAS kalah saman semua kerana teknikal. Saya nak naik je tanya, tapi saya tak sempat naik sebab orang tak nampak saya kat bawah. Kalau saya naik, saya nak berhujah dengan dia. Apa yang teknikalnya? Kalah saman kerana teknikal. Apa yang teknikalnya? Tuan-tuan, itulah dia, orang yang cuba nak menegakkan kebatilan. Tuan-tuan nak tahu tak? Kebatilan itu akan jadi satu kebenaran apabila dia disalut dengan agama. Hanya dengan menyalut dengan agama, maka kebatilan itu akan nampak seperti kebenaran. Tuan-tuan ingat apa yang saya cakap.